Seterusnya, karbohidrat. Carbohydrates, in English dia carbohydrate. 1.2. Okey, apa itu carbohydrates? Okey, karbohidrat ini sebenarnya ialah sebatian organik dengan formula empirical dia CnH2O in bracket N. N itu merujuk kepada jumlah atom karbon di dalam molekul. So, jumlah atom karbon di dalam molekul sama ada 3, 4, 5, 6 ataupun 7. Contohnya ialah glukosa. Glukosa ni yang biasa hampa dengar, glukosa ni formula empirical dia C6H12O6. Nampak tak? C6H12 dan O6. So, in Englishnya, carbohydrates are organic compound with the empirical formula CnH2O in brackets N. N is referred to the number of carbon atoms in the molecules, either N is equal to 3, 4, 5, 6 or 7. Okey, itu yang pertama. Ingat, karbohidrat ialah sebatian organik dengan formula empirical dia CnH2O in bracket N. Jumlah N itu refer kepada jumlah atom karbon di dalam molekul. Okey, karbohidrat ini, semua karbohidrat ini terdiri daripada atom karbon, hidrogen dan oksigen. Ingat, semua karbohidrat terdiri daripada atom karbon, hidrogen dan oksigen. Selalunya masing-masing dalam nisbah 1, 2, 1. Cuba tengok balik glukosa. Glukosa tu C6 kan? C6, H mesti 12 sebab hidrogen mesti nisbah 2. O pun 6 sebab O nisbah dia 1. Okay. In English, all carbohydrates are composed of carbon, hydrogen and oxygen atom, usually in the proportions 1 to 1 respectively. Karbohidrat dia ada 3 kelas utama. Karbohidrat mengandungi 3 kelas utama. Yang pertama ialah monosakarid. Yang kedua, disakarid. Dan yang ketiga ialah polisakarid. Aku ulang, karbohidrat dia ada 3 kelas utama, iaitu monosakarid, disakarid dan juga polisakarid. There are 3 main classes of carbohydrates. The first one is monosaccharide, the second one is disaccharide, and the last one is polysaccharide. Okey, kita pergi dulu untuk monosaccharid. Okey, untuk monosaccharid, formula umum untuk monosaccharid ialah CH2O dalam kurungan semua itu ialah N. N macam biasa, N adalah jumlah atom karbon dalam molekul sama ada 3, 4, 5, 6, 7. Okey, aku ulang. Monosaccharid, formula umum dia ialah CH2O, semua tu kurungan N. N tu merujuk kepada jumlah atom karbon dalam molekul sama ada 3, 4, 5, 6, 7. Contoh paling senang ialah glukosa. Glukosa C6H12O6. Monosaccharide, the general formula of monosaccharide is CH2O in brackets N. N is a number of carbon atoms in the molecule. N's either 3, 4, 5, 6, 7. Example of monosaccharide, simple example of monosaccharide is glucose, C6H12O6. Monosaccharid boleh dikelaskan melalui dua perkara. Perkara yang pertama ialah kedudukan kumpulan karbonil berdasarkan lokasi kumpulan karbonil. Itu yang pertama. Monosaccharid kita boleh kelaskan dia. Yang pertama ialah berdasarkan lokasi kumpulan karbonil. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah berdasarkan jumlah atom karbon dalam molekul. Jumlah atom carbons dalam molekul. Okay, monosaccharide we can classify based on the locations of carbonyl group, and the second one is the number of carbon atoms in their molecules.
Monosaccharide can be classified is based on locations of carbonyl group and the number of carbon atoms in their molecules. Kita pergi dulu untuk berdasarkan lokasi kumpulan karbonyl. Bagaimana kita mengelaskan monosaccharide berdasarkan lokasi kumpulan karbonyl. Okay, we go first to how can we classify monosaccharides is based on the locations of carbonyl groups. Lokasi kumpulan karbonyl ada dua jenis, iaitu gula aldosa. Okay, gula aldosa dia mengandungi kumpulan aldehid. Okay, gula aldosa mengandungi kumpulan aldehid. Okey, kumpulan aldehid ini dia ada C double bond O dan juga C double bond O dan juga H. Ini kumpulan aldehid. Okey, kumpulan aldehid terletak pada karbon pertama, hujung rangka karbon. Ini adalah rangka karbon. Dia terletak pada karbon pertama pada hujung rangka karbon. Okey ya, ini kumpulan aldehid, ini rangka karbon. Dia terletak pada karbon pertama pada hujung rangka karbon. Okey, aku ulang. Gula aldosa mengandungi kumpulan aldehid. Kumpulan aldehid dia terletak pada karbon pertama pada hujung rangka karbon. English. Okay, aldo sugar contain aldehyde group located at carbon number 1 at the end of C skeleton. Itu yang pertama. Yang kedua ialah gula ketosa. Gula ketosa dia mengandungi kumpulan keton. Kumpulan keton ini pula terletak pada karbon number 2. Karbon number 2 pada rangka karbon. Kumpulan keton terletak pada karbon number 2 pada rangka karbon. Okay, in Englishnya keto sugar contain ketone group. Ketone group located at carbon number 2 in C skeleton. Okey, yang pertama tadi kita boleh klasifikasikan monosaccharide berdasarkan lokasi carbonyl group. Yang kedua ialah jumlah carbon atom dalam molekul. Okey, kalau monosaccharide mempunyai hanya 3 carbon atom, 3 atom carbon, kita panggil sebagai cryosa. 3 carbon cryosa. Contohnya ialah glyceraldehyde dan juga dihydroacetone. Dua-dua ni terlibat dalam respirasi sel. Okey, aku ulang. Monosaccharide ni kita boleh klasifikasi juga berdasarkan jumlah atom karbon dalam molekul. Kalau monosaccharide itu dia hanya ada 3 carbon atom, kita panggil sebagai cryosa. Contohnya ialah glyceraldehyde dan juga dihydroacetone. Kalau monosaccharide itu dia ada 5 karbon dalam molekul dia, kita panggil sebagai pentosa. Contohnya ialah ribosa, ribulosa dan juga deoxyribosa. Semua terlibat dalam nucleic acid. Okey, ulang. Kalau monosaccharide tersebut dia ada 5 karbon, kita panggil sebagai pentosa. Contohnya ialah ribosa, ribulosa dan juga deoxyribosa. Okey, kalau monosaccharide itu dia ada 6 karbon dalam molekul dia, kita panggil sebagai hexosa. Okey, contohnya ialah glukosa, galaktosa dan juga fruktosa. Kalau monosaccharide itu ada 6 karbon dalam molekul dia, kita panggil sebagai hexosa. Contohnya ialah glukosa, galactosa and fructosa. Okay, in Englishnya, we can classify monosaccharide based on the number of carbon atoms in the molecule.
the number of carbon atoms in their molecule. If the monosaccharide consists of 3 carbon, we call as triose. Example is glyceraldehyde and dihydroacetone. Okay. If monosaccharide contain 5 carbon, we call as pentose. Pentose example is ribose, ribulose, and deoxyribose. And the final one, if monosaccharide contains 6 carbon, we call as hexose. Hexose example is glucose, galactose, and fructose. Seterusnya, hampa kena tahu untuk lukis struktur glukosa. Ada 2, alpha glukosa dan beta glukosa. Next, you have to know to draw the structure of alpha glucose and beta glucose. Okey, macam mana nak lukis struktur alpha glucose dan beta glucose? Okey, mula-mula sama je untuk alpha glucose dan beta glucose. Letak dulu bentuk hexagonal. Hujung letak O, molekul oksigen, bentuk hexagonal macam inilah. Okey, lepas tu pada karbon pertama, ini mewakili karbon pertama. Untuk alpha glucose dulu, alpha glucose. Ini untuk alpha glucose. Karbon pertama ni letak H dan hidroksi group dia pada bawah, kumpulan hidroksi kat bawah. Okey, lepas tu untuk karbon kedua ni, karbon kedua ikut balik untuk karbon pertama, kumpulan hidroksi dekat bawah. Tapi untuk karbon ketiga, kumpulan hidroksi letak kat atas dan letak ni kat bawah H. Karbon keempat, okey, letak saja ikut balik H, hidroksid dekat bawah. Tetapi untuk karbon terakhir, dia macam ni yang tulis dia, CH2OH dan juga H. Itu untuk struktur alpha glucose. Okey, apa beza dengan struktur beta glucose? Okey, yang pertama, step pertama benda sama, iaitu hampa kena letak hampa kena lukis bentuk hexagonal. Okey. Okey, pada karbon pertama, kumpulan hidroksil untuk alpha glucose dia terletak pada bawah rangka lah, bawah rangka kat sini ya. Tapi untuk beta glucose, hidroksil group dia, kumpulan hidroksil dia terletak pada ke atas H. Tapi benda lain semuanya sama. Okey, karbon kedua, hidroksil group kat bawah. Karbon ketiga, hidroksil group kat atas. Karbon keempat, hidroksil group kat bawah. Dan hujung sekali letak apa? CH2OH dan juga H. Ini adalah beta glucose. Okey, ini beza dia. Ini semua sama. Okey, hampa kena praktis untuk lukis alpha glucose and beta glucose. Okey, apa ciri-ciri monosakarid? Okey, ciri yang pertama ialah monosakarid ialah gula ringkas. So, monosakarid ini tidak boleh dipecahkan menjadi molekul yang kecil. Monosaccharide is a simple sugar, so it cannot be broken down into smaller molecule. Itu yang pertama. Yang kedua, monosaccharid ini rasa dia manis. Monosaccharide sweet tasting. Okay, yang ketiga, monosaccharid ini dia larut dalam air. Monosaccharide soluble in water. Okay, yang keempat, monosaccharid boleh menjadi hablur. Monosaccharide can be crystallized. Okay, yang keenam, monosaccharid ini dia boleh menjadi monomer untuk disaccharid dan juga polysaccharid. Okay, monosaccharid boleh menjadi monomer untuk disaccharid dan juga polysaccharid. Okay, monosaccharide can be monomer for disaccharide and polysaccharide. Okey, seterusnya ialah disaccharid. Disaccharid. Apa itu disaccharid? Disaccharid mengandungi dua monosaccharid yang bergabung melalui ikatan glikosidik. Disaccharid mengandungi dua monosaccharid yang bergabung melalui ikatan glikosidik. Disaccharide consists of two monosaccharid joined by a glycosidic linkage. Disaccharide
consists of two monosaccharide joined by a glycosidic linkage. Contoh untuk disaccharide ialah maltosa. Maltosa, monomernya ialah alpha glukos tambah dengan alpha glukos. Itu yang pertama. Yang kedua ialah sukrosa. Sukrosa, monomernya ialah alpha glukos dan juga alpha glukosa dan juga fruktosa. Okey, yang ketiga ialah laktosa. Laktosa, monomernya ialah beta glukosa dan juga galaktosa. Okey, disaccharide. Example of disaccharide is maltose. Maltose, the monomer of maltose is alpha glucose and alpha glucose. Sucrose, the monomer of sucrose is alpha glucose and fructose. Lactose, lactose, the monomer of lactose is beta glucose and galactose. Seterusnya ialah hampa kena tahu macam mana nak lukis pembentukan maltosa. Next, you have to know to draw the formation of maltose. Macam mana nak lukis pembentukan maltosa? In English, formation of maltose. So, macam biasa, kena lukis dua molekul alpha glukosa. Okey, macam biasa mula-mula letak O. Ini satu alpha glukos. Ini bentuk satu lagi alpha glukos. So, letak O. O. Okey, so tambah. Okey, macam biasa. Karbon pertama HOH, karbon kedua HOH, karbon ketiga OH kat atas. Karbon keempat ikut balik HOH. Okey, karbon terakhir CH2OH dan juga H. Okey, ini hampa tulis alpha glukosa. Okey, satu lagi alpha glukosa. Macam biasa HOH, ini HOH, yang ketiga OH kat atas. Okey, yang keempat HOH, yang terakhir CH2OH. Buruk sikit, macam boleh elok lah. Okey, ini pun alpha glukosa. Okey, sekarang ni untuk karbon pertama, hampa ambil OH, kumpulan hidroksil. Untuk karbon keempat, hampa ambil hanya H. Okey, so kat sini hampa combine sahaja. So combine dia jadi apa? Di sinilah. Hanya tinggal O. So O kat sini. Okey, O combine sahaja. So yang lain lukis macam biasa. HOH, karbon kedua HOH, karbon ketiga OH kat atas H. Yang ni tinggal apa? Hanya tinggal H sahaja. Tinggal H kat karbon keempat. Last sekali CH2OH dan juga H. Okey, ini pun sama. HOH. Ini tinggal hanya H sajalah. Okey, ini HOH, karbon ketiga OH kat atas H. Ini HOH, CH2OH dan juga H. Buruk sikit, tak apa pun lah. Okey, so sekarang ni, ini kita panggil sebagai maltosa. Dan maltosa ini nampak tak? Karbon pertama dan karbon keempat, dia ada satu ikatan. Ikatan ini kita panggil sebagai, kena label lah ikatan ini. Ikatan ini kita panggil sebagai alpha 1,4 glycosid. Ikatan alpha 1,4 glycosid. Okey, dan tindak balas ini yang aku bagi tahu tadi ialah tindak balas apa? Tindak balas pemeluapan. Tindak balas
luapan. Orang putihnya condensation. Okey. Okey, matosa ini juga dia boleh berpecah. Boleh pecah kepada monosakkarid, iaitu glukosa, alfa glukosa dan alfa glukosa. Dia berpecah ini melalui satu proses kita panggil sebagai hydrolysis. Orang putihnya hydrolysis. Maknanya matosa ni berpecah, dia membentuk kembali alfa glukosa melalui proses hydrolysis ataupun hydrolysis. Okey. So ulang balik untuk pembentukan matosa, lukis dulu alfa glukosa. Lepas tu kat karbon pertama kat sini ambil OH, ini remove H saja. Okey, dapatlah air, lupa letak tambahlah air kat sini, dapatlah air. Proses pemeluwapan dapatlah maltosa. Ingat label bond dia apa dia? Ikatan alpha 1,4 glycosid. Okey, apa ciri-ciri untuk disakarid? Yang pertama ialah dia manis, kecil dan larut dalam air. Characteristics of disaccharide. The first one is sweet, small, soluble in water. Yang kedua, disakarid ini merupakan gula molekul berganda. Maknanya mengandungi dua molekul monosakarid. Disaccharide is a double sugar molecule, consists of two monosaccharides. Okay, dan yang ketiga ialah disaccharide dia boleh dihablurkan. Disaccharid boleh dihablurkan. Disaccharide can be crystallized. Okey, seterusnya ialah polisakarid. Dah belajar monosakarid, disakarid dan last kali ialah polisakarid. Okey, apa itu polisakarid? Polisakarid ialah makromolekul yang kompleks. Polisakarid ialah makromolekul yang kompleks. In English, polysaccharide. Polysaccharide are complex macromolecule. Polysaccharide are complex macromolecule. Okey, kenapa polisakarid ini makromolekul yang kompleks? Disebabkan polisakarid merupakan polimer yang terbentuk apabila banyak monosakarid bergabung melalui ikatan glykosid, iaitu proses apa? Proses pemeluwapan. Why polysaccharide are considered as macromolecule? Because polysaccharide are polymer formed when many hundreds of monosaccharide are joined together by glycosidic bond through condensation. Okay, now rantaian yang terbentuk dalam polisakarid ini dia mungkin pelbagai dari segi panjang dia. Okay, the chain form in polysaccharide may vary in length. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, rantaian terbentuk juga mungkin bercabang atau tidak bercabang. The chain form may branch or unbranch. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, rantaian terbentuk mungkin juga dia lurus atau gegelung. Okay, the chain form may straight or coil. Dan yang terakhir, yang keempat, rantaian terbentuk mungkin berlipat dan membentuk struktur yang padat sesuai untuk penyimpanan tenaga. Berlipat dan membentuk struktur yang padat sesuai untuk penyimpanan tenaga. Okay, the chain form may folded into complex structures ideal for energy storage. Okay, seterusnya ciri-ciri untuk polisakarid. Okay, ciri pertama ialah besar. Next is characteristics of polysaccharide. The first one is lush. Yang kedua ialah tidak manis.
Polisakarid ini tidak manis. Polysaccharide is not sweet. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah polisakarid tidak larut dalam air. Polysaccharide is insoluble in water. Dan yang terakhir ialah polisakarid tidak boleh dihablurkan. The last ones, polysaccharide cannot be crystallized. Ulang, polisakarid besar, tidak manis, tidak larut dalam air dan tidak boleh dihablurkan. Polysaccharide is large, not sweet, insoluble in water and cannot be crystallized. Okey. Seterusnya, polisakarid ini ada 3 jenis polisakarid. 3 jenis polisakarid. Yang pertama ialah kanji. Yang kedua ialah glycogen. Dan yang ketiga ialah selulosa. There are 3 types of polysaccharide. The first one is starch. The second one is glycogen. And the third one is cellulose. Okey, kita masuk dulu apa itu kanji. Apa itu kanji? Okay, we go first to starch. Kanji or in English starch. Okay, kanji ini digunakan untuk simpanan tenaga dalam tumbuhan. Kanji digunakan untuk simpanan tenaga dalam tumbuhan. Starch is used for energy storage in plants. Okey, kanji ini merupakan satu polimer yang mengandungi alpha glukosa subunit. Maknanya monomer untuk kanji ialah alpha glukosa. Starch is a polymer consisting of alpha glucose subunit. Starch is a polymer consisting of alpha glucose subunit. Okey, kanji ini boleh berlaku dalam 2 bentuk. Kanji boleh berlaku dalam 2 bentuk. Yang pertama ialah amilosa dan yang kedua ialah amylopectin. Okay, starch can occur in 2 forms. The first one is amylose and the second one is amylopectin. Okay, tengok dulu untuk amylose. Okay, amylosa. Okay, subunit untuk amylosa ialah alpha glukosa. Subunit untuk amylosa ialah alpha glukosa. Amylose. The subunit of amylose is alpha glucose. The subunit of amylose is alpha glucose. Amylosa, rantaian amylosa ialah rantaian helix tidak bercabang. Rantaian amylosa ialah rantaian helix tidak bercabang. Okay, amylose is unbranched helical chains. Amylose is unbranched helical chains. Okey, dalam amylosa hanya ada satu jenis ikatan. Ikatan tersebut ialah ikatan 1,4-glycosidic. Ikatan alpha 1,4-glycosid. Aku ulang balik, dalam amylosa hanya satu jenis ikatan iaitu ikatan alpha 1,4-glycosid. Okay, in amylose, only one type of linkage. That is alpha 1,4-glycosidic bond. Okay, aku ulang. Amylosa, subunit alpha glukosa, rantaian helix tidak bercabang, hanya satu jenis ikatan iaitu ikatan alpha 1,4-glycosids. Okay, amylose subunit is alpha glucose, is unbranched helical chains, only one type of linkage, alpha 1,4-glycosidic bond. Okey, selesai untuk amylosa. Seterusnya, satu lagi struktur yang dalam kanji ialah amylopectin. Amylopectin. Okey, amylopectin. Okey, subunit untuk amylopectin ini ialah sama juga dengan amylosa iaitu alpha glukosa. The subunit of amylopectin is alpha glucose.
The subunit of amylopectin is alpha glucose. Okey, untuk amilosa, dia ialah rantaian helix tidak bercabang. Amilosa ingat rantaian helix tidak bercabang. Tetapi untuk amylopectin, rantaian bercabang pada setiap 30 unit. Amylopectin beza. Untuk amilosa dia rantaian helix tidak bercabang. Tetapi untuk amylopectin, dia ialah rantaian bercabang pada setiap 30 unit. So, amylopectin is branch chains at every 30 units. Compared to amylose, amylose is helicals unbranched. But for amylopectins, it's branch chains at every 30 units. Now, amilosa, dia hanya ada satu jenis ikatan, iaitu alpha-1,4-glycosid. Alpha-1,4-glycosid. Tetapi dalam amylopectin, dia ada dua ikatan. Ikatan pertama ialah ikatan alpha-1,4-glycosid dan ikatan kedua ialah ikatan alpha-1,6-glycosid. Ingat amylopectin ada dua ikatan. Ikatan alpha-1,4-glycosid dan ikatan alpha-1,4-glycosid dan ikatan alpha-1,6-glycosid. For amylose, it just only have one type of linkage, alpha-1,4-glycosidic bond. But for amylopectin, it have two type of linkage. The first one is alpha-1,4-glycosidic bond and the second one is alpha-1,6-glycosidic bond. Seterusnya ialah glycogen. Glycogen ini merupakan simpanan tenaga dalam haiwan. Glycogen ini merupakan simpanan tenaga dalam haiwan. Glycogen is energy storage in animals. Glycogen is energy storage in animal. Kita boleh jumpa glycogen ini di hati dan juga tisu otot. Kita boleh jumpa glycogen ini di hati dan juga tisu otot. Glycogen can be found in liver and muscles tissue. Glycogen can be found in liver and muscles tissue. Struktur untuk glycogen ini dia menyerupai amylopectin. Struktur untuk glycogen dia hampir menyerupai amylopectin. Tetapi bezanya ialah dia lebih bercabang secara meluas. Amylopectin bercabang tetapi glycogen ini dia lebih bercabang secara meluas. The structures of glycogen is similar to that of amylopectin but more extensively branched. Ingat dalam glycogen, ingat je apa fungsi glycogen? Simpanan tenaga dalam haiwan. Apa beza? Dia sama dengan amylopectin, tapi apa beza dengan amylopectin? Dia lebih bercabang secara meluas. Remember, glycogen is energy storage in animal. The function of glycogen, energy storage in animals. The structure of glycogen is similar to amylopectin but is more extensively branched. Seterusnya ialah selulosa. Untuk kanji dan juga glycogen, monomer ataupun subunitnya ialah alpha glukosa. Beza dengan selulosa, monomer untuk selulosa ialah beta glukosa. Yang bergabung dan terbalik antara satu sama lain. Ingat selulosa, monomernya ialah beta glukosa yang bergabung tetapi terbalik antara satu sama lain. Now, cellulose for starch and glycogen, the monomer or subunit of starch and glycogen is alpha glucose. But cellulose consists of beta glucose as monomer, linked upside down to each other. Selulosa, ikatan yang terlibat dalam selulosa ialah beta
1,4 glycosid. Ikatan yang terlibat dalam selulosa ialah beta 1,4 glycosid. Okay, the bond involved in cellulose is beta 1,4 glycosidic bond. Okay, the bond involved in cellulose is beta 1,4 glycosidic bond. Okay, dalam selulosa, rantaian selulosa ini ialah rantaian yang panjang dan tidak bercabang. Ingat, selulosa rantaiannya tidak bercabang tapi panjang. Panjang yang tidak bercabang. Itu structure untuk selulosa. Okay, cellulose form a long chains but unbranched chains. Long chains, unbranched chains. Ingat selulosa rantaian yang panjang dan tidak bercabang. So, apa yang istimewanya untuk selulosa ini ialah selulosa dia ada ikatan hidrogen. Okay, banyak ikatan hidrogen terbentuk di antara kumpulan hidroksil pada rantaian bersebelahan yang selari antara satu sama lain. Okay, ingat, selulosa dia ada banyak ikatan hidrogen yang terbentuk di antara kumpulan hidroksil pada rantaian bersebelahan yang selari antara satu sama lain. Cellulose have many hydrogen bond are formed between the hydroxyl group on adjacent chains parallel to one another. Cellulose have many hydrogen bond are formed between the hydroxyl group on adjacent chains parallel to one another.